kita cek tayar, keadaan angin, bunga tayar dan keadaan fizikal. Sama juga macam sebelah sana. Okey, Tan? Ini keadaan kita duduk, kita tekan, tekanan angin mencukupi, bunga tayar dalam keadaan baik. Keadaan fizikal tayar tiada merkah, tiada retakan, tiada bonjolan dia kata. Objek-objek Dan benda-benda asing tak ada. Okey. Okey? fizikal tayar dalam keadaan baik lah tuan. Boleh sebut kan? Kita okey boleh sambung macam tu kita boleh, tapi jangan dalam keadaan baik terus macam tu tak boleh lah. Bukan masalah apa, masalah dia nanti dia pertikaikan apa fizikal dalam keadaan baik, apa yang boleh kategorikan dalam keadaan baik. Betul tak? Itu bom. Kena sebut lah, tak merkah. Okey. Itu keadaan fizikal, okey? Bom tak boleh tu. Okey, selepas tu kita buka pintu, serupa juga dengan sebelah sana, cermin tidak pecah, tidak retak dan boleh dilaraskan. Kita pusing. Okey. Cermin tu dalam keadaan baik dan pintu boleh ditutup rapat. Secara luaran, keadaan fizikal pintu di bahagian belakang sebelah kiri dalam keadaan baik, tidak pecah, tidak retak, tak ada kemek. Cuma kesan kotoran. Itu saja. Serupa dengan cermin pintu sebelah kiri, hadapan cermin dalam keadaan baik, tidak pecah dan tidak retak. Dan boleh dilaraskan atas dan bawah. Kalau nak turun rumah tu bahasa dia selaras. Laraskan. Okey. Ini getah pintu. Getah pintu dalam keadaan baik, boleh ditutup rapat. Dalam luaran pintu dalam keadaan baik, cuma di bahagian chassis ni ada kesan kemek. Kita boleh bagi tahu macam tu apa yang kita nampak. Tuan-tuan kalau kita hafal jadi lain. Jangan hafal. Cuma kita tahu sekuen dia nak pergi sebelah mana, sekuen dia ini. Apa yang perlu kita periksa? Daripada kiri pusing ke kanan. Yes, tuan, betul. Kalau dia kok kita cakap dalam keadaan baik pun salah tak? Salah kok kita dalam baik. Itu dalam keadaan baik. Macam mana kita boleh kata keadaan baik dalam padahal dia kemek? Saya ajar. Itu abu-abu aja. Ada tak lepas. Saya ajarkan. Patutlah ramai yang kanan. Kena jujur lah. Kena jujur. Cermin sisi sebelah kiri. Cikgu Boleh dilaraskan. Boleh dilaraskan lembut-lembut lah. Jangan buat pasal sangat. Okey. Cermin dalam keadaan baik dan tidak pecah. Okey. Seterusnya kita pergi ke sebelah kiri. Lampu signal, lampu isyarat di sebelah kiri. Keadaan luaran dia dalam keadaan baik. Isyarat kiri. Sisi kiri. Sisi kiri. Dalam keadaan baik, tidak pecah. Okey. Selepas tu kita turun ke bawah. Tayar. Hadapan sebelah kiri. Sama juga. Okey, tekanan angin dalam keadaan baik, bunga tayar dalam keadaan sempurna. Keadaan fizikal tiada bonjolan, bengkak ataupun merkah dan tak ada benda asing. Objek Itu je, objek asing. Nut tu kena sebut tak tuan? Ya. Nut 4 biji. Nak pergi tak payahlah. Dia tak 5 minit, kata 5 minit. Yang orang tak sebut nak sebut kan. Tak payah. Pada tak ada masalah. Kalau kita nak cakap pun tak ada masalah sebab hari ni 5 minit tau. Yelah tanya. Boleh, no problem. Tak Boleh. penting tak apa. Penting juga kalau kita nak ajar kepada calon boleh kita sebut. Boleh. Kalau tak cukup dua kan, tercabut. Kan kita tak pasti benda tu kan. Okey, boleh. Ayat kompan. Bahasa asing. Saya pun asing. Tak itu kan. Okey, ini dah Alah selesai. Pak Abu. Okey, selesai. Pak Abu Ya. dah minum sang. Selesai. Okey, Abu kita ada pergi sonsang. bahagian ruangan enjin. Ada setengah calon yang tak pandai buka. Dia angkatlah macam ni. Itu cantik juga Sim. 4 kali hari tu tak angkat. Aku ajar budak buka Pak Bu. Kalau calon tak boleh, kita suruh dia duduk. Kita suruh dia duduk, dia ada safety lock dia ni. Safety lock ni. Kalau kancil di sini. Okey, ini ruangan enjin yang perlu kita periksa dalam borang. Dia tak ada buat section enjin, tak ada. Tapi dia buat di bawah. Selepas pemeriksaan boot belakang. Dia ada pemeriksaan tayar gantian, peralatan keselamatan, peralatan tools. Lepas tu dia ada buat pemeriksaan enjin. Tapi kita tak ikutlah urutan dalam borang tu. Cuma sekarang ni kita buat untuk kita mudah ingat. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ingat, okey? Dalam enjin dia ada 8 saja elemen yang kita perlu cek. Auto 9. Kalau DA, untuk kelas DA ada 9. Tapi dalam item di borang ada 7 dalam saya. Dia ada slash. Slash tu done sebenarnya. Kena buat. Okey? Minyak polystyrene lah. Dia full slash. Kalau minyak macam kancil ni dia tak ada power steering. Okey. Okey, kita nak mudah ingat. 8 elemen yang benda yang kita perlu cek. Kita start daripada belah kanan. Tangki simpanan air radiator. Dalam borang pun dia tulis macam tu saya rasa. Cek balik dalam borang.
tangki simpanan air radiator, betul? Lagi spare. Ya. Bahasa dia tangki air, bahasa dalam buku lah kan. Untuk pemahaman kita tangki spare lah. Tapi spare untuk apa? Untuk backup radiator pada. Okey, boleh. Kalau dah benda saya tak nak jawab, saya cakap macam tu boleh. Okey, boleh, no problem. Boleh. Tapi tangki air simpanan radiator ni dia ada aras. Level dia tu. Dia ada level dia. Tak level penuh kan? Okey. Kalau kita nak pastikan untuk buat pengujian yang nanti hari Isnin, hari Selasa, kita buka. Kita buka ni, kita tengok. Okey, air ada. Tapi kita tak tahu dia cukup ke tak. Cara bahasa kita nak cakap dekat penguji, tangki air simpanan radiator ada di paras Bahaya. full. Ni nampak ada paras full. Nampak gocang-gocang dia akan berkocak. Maksimum lah. Dia akan Paras, full. betul. Dia ada paras full dan Maksimum. minimum. Okey. Kita tengok benda yang sebenar. Sekarang ni full. Cakap yang full. Andai kata tuan-tuan dapat kenderaan yang tak cukup air, cakap Beritahu tak keadaan tu. kita cukup. Bagi tahu yang sebenar. Mana kita faham. Yes, betul. Itu yang mudah. Okey, selepas pada tangki air simpanan radiator, kita pergi ke bateri. Kalau ikut sikun salah, bateri dulu. Betul tak? Tapi tak apa kot. Tapi kita ikut benda macam ni kita mudah ingat. Okey. Ini bateri. Bateri dia ada dua jenis. Satu sel kering, satu sel basah. Macam mana kita nak cakap dekat calon sel basah dan sel kering. Kalau sel basah dia ada maksimum, dia ada sukatan dia minimum. Ni tepi. Maksimum, ni minimum. Itu sel basah. Okey, sel kering dia tak ada. Dia hitam terus ni. Building dia hitam. Tapi cuma dia ada indikator. Kalau dalam borang tu dia buat alat pemeriksaan bateri aras elektrolit / indikator. Betul? Okey. Kalau sel kering dia ada indikator, dia ada bulat, dia ada, kita boleh tengok situ warna hijau atau warna hitam atau warna putih. Dia ada 3 benda tu. Dia tulis dekat situ. Memang dia buat. Untuk sel kering. Kalau sel basah, Kering tak cakap. sel kering kita cerita, kita cakap kat dia. Kena cerita kering dan basah sekarang ni. Tak. Ini bahasa yang kita buat. Okey, saya takut andai kata ada kancil dalam ni, ada guna sel kering. Okey, sekarang yang real ini sel basah. Bahasa dengan nanti awak salahkan saya pula bila awak dapat sel kering. Awak salahkan saya pula kan. Saya tak nak macam tu. Okey, kalau keadaan sekarang ni sel basah. Okey, kita bagi tahu penguji kita, bateri ini menggunakan bateri sel basah. Di sini terdapat aras maksimum dan minimum. Cecair elektrolit berada di paras maksimum. Kita kocak nampak. Cecair bateri elektrolit tu mesti. Cecair elektrolit. Dia tulis dalam tu kan? Semua air bateri je. Air bateri pun tak ada masalah, kita Kita faham. faham ni. Okey. Lepas tu lepas tu kita cakap kat dia terminal. Terminal. Positif, ni nampak positif, ini negatif. Berada dalam keadaan kemas dan baik. Okey. Ini negatif, terminal negatif. Selamat. Kita nak tahu terminal negatif dengan positif. Terminal positif selalunya dia ada tutup. cover. Dia tutup sebab dia takut kontak dengan body. Okey. Selepas ini yang kedua. Yang ketiga, tangki radiator. Tangki radiator dia ada 2 step nak buka. Ada setengah calon yang tak reti nak buka. Dia buka macam ni, dia tarik. Pecah. Gantilah cap ni. Okey. Mana break tu. Pak Abu memang tukar dah Pak Abu kan. Sebab dia tak suruh Hilang calon dah. dia buka, panas. Hilang dah, lupa nak tutup. Lupa nak tutup. Kerana benda ni RM8 ya bang. Enjin rosak. Okey, ini kena peringat. Buka, ini tangki radiator, bagi tahu kepada penguji, ini tangki radiator. Buka tangki radiator, keadaan dalam tangki radiator ada air yang mencukupi penuh. Kalau penuh lah. Kalau kita tak nampak air, tak ada air. Dia cakap. Dan tangki penutup tangki boleh digunakan dalam keadaan lembut lagi ni. Dia akan jadi dia boleh guna dia jadi macam ni. Dia ada spring. Dia ada spring. Penutup pun kena cakap. Cakap. Okey, kita tutup. Ini yang ketiga, yang keempat hose. Hose ni kita tekan dalam keadaan lembut dia boleh digunakan. Kita picit. Okey? Getah dia masih elok masih. Boleh digunakan bila lembut. Kalau keras tak boleh kita kena tukar. Okey? Untuk hari ujian kita cakap macam tu lah. Hose, ini hose dalam keadaan lembut dan boleh digunakan. Boleh? Okey, seterusnya itu 4 sebelah kanan. Okey. Kakak tepi sikit kakak. Okey, di sebelah kiri pun 4 untuk kenderaan kancil.
Kita start daripada sebelah kiri. Ini tangki simpanan tangki air. Ini belah sini, ini bagi sini. Lagi kita mudah ingat. Kalau kita ambil daripada sini kita tak ingat. Okey, ini tangki air wiper. Tangki air pengelap cermin. Okey, dia tak ada aras, dia boleh bubuh sampai penuh. Okey, ini penuh. Ini penuh ha. Cuma penutup tak ada. Cakap. Okey. Okey, ini yang kelima. Okey. Yang keenam dia, ini minyak brake, tangki brake. Okey, tangki minyak brake kalau boleh buka. Sebab kita nak tahu kandungan minyak di aras mana. Okey, jangan ajar calon kita celup tangan masuk dalam tu. Jangan ajar. Okey, kita buka cuma kita nak pastikan sukatan dia aras mana. Boleh? Sekarang ni bila kita buka kita tahu dia ada paras tu, kita boleh anggarkan dia berhampir dengan maksimum. Boleh? Okey? Okey, ini yang keenam. Okey, yang ketujuh. Tali sawat. Mana tali sawat? Okey, tepi tu. Ingat, bukan cawat. Bukan tali WhatsApp. Esok ada sebut tali WhatsApp, esok jangan. Tali cawat. Jangan. Esok tali WhatsApp. Ada pegang ke? Tali sawat, boleh pegang. Silakan. Tali sawat. Okey, itu tali sawat. Tali sawat, cara dia kita nak guna bahasa, kita cakap kalau dalam buku KPP dia tegang dan tidak berbulu. Okey, tegang dan tidak berbulu. Tak megah tak payah cakap. Tak. Tegang dan tidak berbulu. Okey, tapi kita kena pegang lah, kita touch. Yang tu Okey. Tegang berbulu kan. dah matang lah tu, yang tu dah matang lah. Okey, itu yang ketujuh. Yang kelapan, penyukat minyak enjin. Lipstick lah. Okey, lipstick. Tolong ambil tisu sikit. Okey, Nanti kena buat cara tisu lah ya. cara yang betul untuk menyukat minyak enjin. Kita lapkan dahulu. Kita lap dahulu. Ini cara nak ajar calon esok. Jangan biar calon tu jak masuk, tarik pegang ikut suka. Ikut suka dia nak buat apa, dia nak lawan pedang. Jangan. Tolong jangan. Sekarang penguji tu cucuk ni. Jangan. Okey, satu lagi kita lap biar kain kering. Jangan kain basah. Jangan, biar kain bersih. Okey? Lap sampai kering macam ni baru boleh kita dapatkan sukatan yang sebenar. Okey. Kita ambil tadi dalam keadaan asal macam ni. Kita tarik, kita lap dulu, kita masukkan balik. Kalau kata esok uji ketak. Nak cari lubang pun tak kena lah. Pegang ujung Dia kena bang. ampu. Pegang abang, tolong abang pegang. Jangan duk malu kat orang. Orang tengok apa dia ketak teruk kat tu. Pandai ampu. Jangan. Pegang dua abang. Cari lubang dia bang. Pegang dulu tu cari. Okey, cakap habis Okey. Rapat sampai rapat. Okey, rapat. tarik. Pegang macam ni. Jangan lawan. Cara tinggi tu nak? Pegang macam ni. Belah minyak ni turun ke bawah. Kalau straight tu tak boleh. Kalau straight pun boleh, tak ada masalah. Tapi abang nak tunjukkan macam mana abang nak tunjuk. Dah, kalau kata penguji duduk sebelah ni abang nak tunjuk macam tu. Kena tangan bang, kena baju bang. Abang pegang macam ni. Sopan. Dalam keadaan baik ya pegang macam ni kan. Boleh tunjuk. Kalau kata ketak tak boleh tunjuk, abang pegang macam ni. Okey? Andai kata saya tak tahu esok-esok. Esok-esok. Kata nak gigit. Adamnya. Hari ni boleh gelak. Hari ni boleh gelak esok hari hujan tak tahu. Okey, kita tunjuk paras mana. Dia kalau paras maksimum di full. Ini tak sampai. Okey, tak cukup. Full tu sampai garisan ni. Ya, betul. Kalau sikit dah cukup tak Ini cakap lah. Kita cakap apa yang kita nampak. Okey, ini macam ni keadaan ni tidak penuh, tidak cukup. Jadi kena tambah. Okey? Kalau esok ngajar calon jangan angkat pegang macam ni. Relax kan. Lepas tu minyak ni turun sampai tangan. Full lah. Itu full lah. Kita tak dapat bacaan yang sebenar. Okey? Boleh tuan-tuan? Okey, kita masukkan balik. Ini dah habis. Okey? Ini yang ke-8. Okey tuan-tuan? Boleh? Yang ni sekali dengan 5 minit tu ke? Ini keseluruhan 5 minit ni. Sempat. Tadi sebab kita banyak komen. Ini saya terangkan secara detail. Saya takut esok calon tanya kita tak boleh jawab. Kan, Kita benda-benda cikgu. laju sikit lah kita cakap. Sebab apa tangki air simpanan ni kita nak isi sampai penuh? Nak jawab apa? Air tak ada. Tak ada. Nak jawab macam tu kat calon? Tak. Nampak kita rendahnya. Sama dengan calon ni kita. Tak. Sebab apa tak boleh? Sebabnya
kita kalau kita bubur maksimum, kita tak tahu sama ada enjin kita ni dalam keadaan baik ataupun tidak. Kalau andai kata berlaku apa-apa dalam keadaan enjin, sistem enjin kita berkurangan, air dia akan overflow. Okey, bila kita bubur air ni penuh, kita tak tahu enjin kita ni elok ke tak. Kalau enjin tak elok, kita bubur paras full. Kalau kita tahu dia tak elok, dia akan naik ataupun dia akan turun, kurang sampai ke bawah. Kalau kita bubur maksimum, dia akan keluar kat sini bang. Dia akan keluar kat ni, dia panggil drain out. Okey. Bila kita bubur paras full, andai kata berlaku enjin leaking, kita tahu dia akan kurang. Okey. Kalau dia something wrong, bersumbat apa semua, dia akan naik. Tersumbat dia akan penuh. Sebabnya sistem dia, ini dia fungsi dia sebenarnya. Dia tutup rapat. Ini ada hose. Bila pressure tinggi, dia akan tendang ni. Dia akan squeeze naik ni, dia akan pergi. Air tu akan masuk ke sana. Untuk sistem yang elok, kurangnya air radiator, dia akan tambah. Yes, dia akan sedut. Dia ikut pressure. Ini memang Jepun buat, ni otak Mak Saleh yang buat enjin. Saya tak tahu benda tu sebab apa. Tapi secara teknikal dia macam tu. Okey, kita dapat kesan enjin kita bermasalah ataupun tidak. Okey, Man? Daripada air. Daripada air tu kita tahu. Sebab tu kita tak boleh isi dia sampai penuh. Kena ikut sukatan dia. Air, angin, Okey ya? Okey, bezanya ini manual dengan auto beza. Dia cuma ada cecair power steering. Itu beza DA dengan manual. Okey? Dekat sana. Jadi 9 lah kalau buat Tolong saga dia terangkan, 9. nak tahu bahasa dia, tolong terangkan bahagian minyak hitam dia. Bahagian minyak hitam ni kita tak check, kita cek ni Betul je. Oh, dalam ni tak ada lah. Tak ada. Selalu Pak Abu kalau Pak cakap Abu mesti kasut ajar calon. Ini penutup. Ini sonsal. Betul tak? Ini penyuntuk minyak hitam, banyak minyak pelicin. Cara mengisi minyak hitam di sini. Sudah ada komen apa bu? Tak boleh. Ini apa? Boleh juga Ini apa? kita menerangkan kat calon tu tak Ingat, ada masalah. terminal bas. Oh, Ingat, tak ada. terminal bas